Saya akan kongsikan beberapa langkah yang terlibat dalam penghasilan papan cerita augmented reality. Di sini saya letakkan 4 langkah yang terlibat. Bermula dengan mengenal pasti kandungan bahan AR mengikut standard pembelajaran dalam DSKP. Kemudian mengenal pasti gameplay, lakaran aliran aplikasi atau storyboard, dan yang terakhir adalah pre-visualize menggunakan Adobe XD. Baik, untuk langkah yang pertama, pakar kandungan akan mengenal pasti kandungan bahan AR dengan melihat kepada kesesuaian topik atau subtopik mata pelajaran. Pakar kandungan perlu membuat penilaian berdasarkan pengalaman pengajaran mata pelajaran tersebut, misalnya subtopik yang sukar dikuasai oleh murid atau mungkin juga kandungan yang sukar untuk ditunjukkan di dalam kelas. Di sini pakar kandungan akan menentukan apakah aktiviti interaktif yang terlibat pada subtopik yang dipilih. Aktiviti interaktif yang ditentukan juga mestilah mencapai standard pembelajaran dalam DSKP. Pakar kandungan perlu jelaslah apa proses pembelajaran yang akan berlaku dan bagaimana maklumat itu akan diperolehi oleh murid melalui aktiviti interaktif yang dimainkan. Langkah yang kedua adalah di mana pengatur cara akan meneliti kesesuaian gameplay yang dicadangkan oleh pakar kandungan. Jika cadangan bersesuaian, maka kita perlu membuat perincian aliran aplikasi di dalam papan cerita. Itu di langkah yang ketiga. Maksudnya langkah yang kedua ni adalah penting untuk pengatur cara identify dulu. Cadangan oleh pakar kandungan tadi tu kesesuaian dari segi implementation dia, especially dari segi pengaturcaraan lah. Untuk langkah yang ketiga, mereka UX dan pakar kandungan akan bersama-sama menterjemahkan kandungan ke bentuk papan cerita. Papan cerita yang dihasilkan tu perlu menjelaskan apakah paparan yang perlu ada pada skrin, arahan pembangunan dan audio yang diperlukan. Itu secara basic lah. Di sini juga semua interaktiviti yang terlibat perlu diperincikan bagi memudahkan proses pembangunan bahan interaktif. Papan cerita ini menjadi sumber utamalah kepada pembangun untuk melihat pada flow proses yang ada dalam bahan interaktif itu. Nah, sekarang saya tunjukkan contoh papan cerita yang dihasilkan bagi kursus bagi mata pelajaran asas sains komputer tingkatan 1. Baik, di sini misalnya subtopik yang dipilih ialah 2.1 sistem nombor perduaan. Jadi kita perlu melihat kepada standard pembelajaran yang terlibat lah, di mana dalam subtopik ini murid sepatutnya dapat membuat pertukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan, begitu juga dengan sebaliknya lah, daripada nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Mereka kandungan perlu mengenal pasti bagaimana proses pembelajaran berlaku. Misalnya di sini, murid dapat menukarkan nombor perpuluhan yang dipaparkan secara rawak kepada nombor perduaan. Aplikasi akan memaparkan nombor perpuluhan secara rawak, dan apa yang murid perlu buat? Murid perlu menentukan nombor perduaan yang bersesuaian mengikut nombor perpuluhan yang dipaparkan. Jadi kita perincikan juga di bahagian ringkasan skrip sinopsis subtopik tersebut dan bagaimanakah cadangan aktiviti secara umum lah. Di mana aktiviti penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perduaan melalui aplikasi augmented reality dicipta bagi menguji tahap kefahaman murid dalam memahami sistem nombor perduaan. Murid dapat berinteraksi secara maya dengan objek perwakilan. Kita terus tetapkan di sini, kita gunakan mentor
untuk mewakili nombor pendoaan on dan juga off dalam menentukan nombor pendoaan yang bersesuaian. Dan kita terus jelaskan di sini ada 3 tahap. Okay, tahap pertama nombor 1 digit, tahap kedua nombor 2 digit, tahap ketiga nombor 3 digit. Okay. Seterusnya kita perincikan ringkasan aktiviti itu di dalam papan cerita. Dalam papan cerita, kita akan spesifikkanlah apakah paparan yang akan appear pada skrin, apakah flow proses yang berlaku. Dalam kes ini, aplikasi akan memaparkan nombor perpuluhan 1 digit iaitu nombor 9. Di nombor ini kita letakkan di sini bahawa dia akan dipaparkan secara rawak. Okey. So proses yang berlaku apabila pelajar menyentuh pada mentol, mentol akan menyalalah dan nombor akan bertukar menjadi 1. Okey, perwakilan nombor pendoaan akan muncul sebagai 1 bagi mentol yang menyala, manakala mentol tidak menyala pula akan kekal sebagai 0. Nilai asas 2 juga akan dipaparkan mengikut padanan mentol. Jadi di bahagian arahan pengatur caraan ni perlu diperincikan supaya pihak pembangun, especially pengatur cara, tahu flow perjalanan aktiviti. Begitu juga dengan interaktiviti yang ada. Misalnya, jika jawapan murid betul, apakah yang akan dipaparkan dan dipaparkan secara pop-up. Contoh dekat sini, jika jawapan betul, paparkan skrin 2 secara pop-up. Jika jawapan salah, mainkan audio jawapan anda tidak tepat. Sini cuba lagi. Secara pop-up jugalah. So, ini skrin yang akan dipaparkan jika jawapan betul. Begitu juga dengan tahap-tahap ataupun level-level yang seterusnya. Jadi apa yang perlu ditekankan di sini ialah perjalanan aktiviti AR tersebut. Juga kita perlu jelaskan jugalah apakah audio, sound effect yang terlibat dalam setiap skrin paparan. So itu saja sehingga langkah yang ketiga. Langkah keempat akan diterangkan oleh Encik Khalid. Okey, untuk penghasilan papan cerita augmented reality bagi asas-asas komputer tingkatan 1, saya akan menerangkan untuk proses yang ketiga, itu lakaran aliran aplikasi ataupun untuk storyboard, dan juga untuk proses yang keempat iaitu pre-visualize menggunakan Adobe XD. Jadi apabila persetujuan di antara pakar kandungan dan juga pengatur cara, jadi mereka UX akan mula melangkah flow ataupun urutan proses aplikasi tersebut dilaksanakan. Ini adalah contoh storyboard. Okay. So lakaran tidak perlu terlalu detail. Okay. Yang penting proses tu dikenapasi di antara satu skrin ke skrin yang seterusnya, iaitu interaksi di antara skrin ke skrin. Dan apabila lakaran telah selesai, kita akan pergi pada proses yang keempat, iaitu pre-visualize. Okay, jadi dalam contoh yang kami buat ni, kami menggunakan Adobe XD. Jadi saya akan tunjukkan contoh penggunaan Adobe XD. Jadi adalah present Adobe XD, di mana lakaran yang dibuat menggunakan pen ataupun pensel tadi boleh diterjemahkan menggunakan aplikasi ini. Adobe XD dia lebih mudah untuk kita buat storyboard untuk sesuatu aplikasi dan kita boleh nampak proses ataupun interaktiviti di antara muka. Jadi saya akan, ini contoh antara muka yang terdapat. Terdapat 10 antara muka berdasarkan papan cerita, dan apabila saya klik pada play, jadi bila saya klik pada button play,
Jadi akan keluarlah mock aplikasi tersebut. Jadi yang tadi tu adalah dia punya splash screen. Ini adalah title menu. Dan bila klik pada button mula, dia akan pergi pada bab yang telah dipilih untuk aplikasi tersebut. Sebagai contoh, untuk bab 1 ada pecahan kepada 2 topik, iaitu aktiviti berfikir 1.1. Dan bila kita klik pada aktiviti berfikir 1.1, beberapa info tentang aktiviti tersebut akan keluar dan pelajar boleh klik pada mula untuk run aplikasi augmented reality tersebut. Jadi untuk aplikasi augmented reality itu perlu diberikan beberapa panduan ataupun arahan untuk penggunaan aplikasi AR tersebut. Yang patah balik dan boleh back ini. Dan kita cuba tengok untuk contoh yang kedua untuk aplikasi AR ni. Dan bila klik pada mula, sama juga ini adalah paparan dalam bentuk landscape. Okay. Dan juga gambaran tentang interaksi lain. Contohnya dekat sini ada button untuk exit. Kita boleh tekan pada exit dan keluarkan pop-up untuk confirmation ada keluar ataupun tidak. Dan dalam previous ini juga kita boleh tentukan tema untuk keseluruhan aplikasi tersebut dari segi warna, font dan lain-lain. Okay, sekian saja. Terima kasih.